inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Kelvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabbur dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kita kata tak Ustaz, bukannya saya sebar fitnah, saya sebar benda-benda yang betul. Ni istilah-istilah orang kata ni. Ni bukan fitnah, ni benda yang betul. Tapi kita tahu di kalangan dia ada dua je, sama ada fitnah ataupun mengumpat. Jangan berbangga dengan sikap kita yang suka mengumpat, yang kita kata kita jadi orang yang nak tahu apa-apa info, dialah orangnya. Kan sumber kan, kita jadi macam perawi yang paling utama. Jangan berbangga. Cek balik handphone kita, kadang-kadang kita ada nama-nama grup kan, Membawang Rangers. Kalau tanya pada para pendengar, boleh komen apa hukum mengumpat, semua kita boleh sepakat setuju bahawa hukum mengumpat haram dan sebagainya. Tapi kenapa kita berbangga dengan grup-grup WhatsApp kita, grup mengumpat sekian, bawang putih, bawang merah dan sebagainya, daripada mengumpat jadi gosip. Betul. Tu sedap sikit dengar. Betul. Gosip-gosip liar dan sebagainya. Kadang-kadang disebabkan keseronokan dan kelazatan kita bercakap tentang orang lain. Memang
bercakap tentang orang lain ni memang best, memang seronok kan, bercakap tentang orang lain, bercakap tentang keburukan dengan melupakan keaiban diri sendirinya. Tambahan kita musim-musim kita sebut jugalah musim-musim pilihan raya ni, Allahu Akbar. Jangan sampai pecah belah di antara keluarga, jangan sampai berpecah belah di antara kejiranan kita hanya disebabkan benda-benda sebegini, hanya disebabkan bendera kita sebarkan fitnah, hanya disebabkan isu-isu yang kecil sebegini, akhirnya keluarga kita left group. Kita khawatir saat balik bertemu dengan Allah nanti, kita takut, kita tak perasan, akhirnya ramai orang beratur di depan kita menuntut. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Alhamdulillah, terima kasih rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sahabat-sahabat sedang memandu saya ini mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menjalankan tanggungjawab mengundi pada esok hari. Selamat memandu saya ucapkan. Semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju insya-Allah. Dan jam pertama telah bersama-sama kita ikuti perkongsian menerusi rancangan tarbiyah bersama dengan Ustazah Hamidah. Masya-Allah, banyak yang kita pelajari daripada perkongsian tersebut. Moga-moga menjadikan kita seorang yang sangat-sangat menitik beratkan bagaimana pengakhiran kehidupan kita, insya-Allah menjadi orang yang bijaksana, yang mana bukannya kita fikir tentang apa yang kita hadapi pada hari ini, tapi apa yang bakal kita tempuh pada hari kemudian, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar mana yang terlepas dengar tu, anda boleh ikuti siaran ulangannya pada hujung minggu nanti pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kami telah pun kongsikan videonya untuk anda tonton kembali. Dan saat ini jom kita nak teruskan lagi perkongsian kita bersama dengan rakan pendengar hari Jumaat. Pastinya kita akan bersama menerusi rancangan tadabbur. Kita nak mentadabbur surah Al-Kahfi sambungan, menerusi surah Al-Kahfi untuk ayat yang ke-49 sehingga ayat 51 surah Al-Kahfi bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Ikuti perkongsiannya nanti secara langsung di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM dan juga di keseluruh platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom kita hari ini hari Jumaat perbanyakkan selawat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada mahfuzin menerusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى
ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي عليك صلى. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita nak mengulas lagi, nak mentadabbur untuk surah Al-Kahfi. Kali ini kita bawakan untuk ayat ke-41 hingga ayat ke-51. 49 hingga ayat 51. Masya Allah. Bersama kita tak lain tak bukan tamu tetap untuk rancangan Tadabbur. Kita ada Ustaz Syahrial Abdul Rahman di ujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yasi. Terima kasih banyak Ustaz. Dalam kesibukan orang semua balik raya, pilihan raya, Ustaz masih bersama dengan kita. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita nak kongsikan untuk tadabbur surah Al-Kahfi. Kita sambung untuk ayat yang ke-49 dan ayat 51. Ustaz, awalan ini sebelum kita nak mentadabbur surah tersebut, sedikit mukadimahnya. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Puan Nurhayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh para pendengar setia IKIM, para penonton di hari Jumaat yang diberkati. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada hari ini ya, kita akan pergi jauh ya ke akhirat untuk melihat masa depan. Esok pun semua orang berfikir tentang masa depan dengan menjalankan tanggungjawab mengundi. Tetapi Al-Quran membentangkan sesuatu yang lebih jauh daripada 5 tahun ke hadapan. Al-Quran membawa kepada kita cerita yang benar daripada masa hadapan yang barangkali bagi segelintir orang ia terlalu jauh, tetapi bagi orang mukmin ia sebenarnya boleh berlaku pada bila-bila masa, iaitulah bila mati telah datang kepada kita. Kita akan dibawa Allah ke alam akhirat. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Orang-orang kafir, mereka memandang peristiwa-peristiwa ini jauh lagi, lambat lagi, ya, mungkin tidak terjadi. Tetapi kita orang-orang mukmin percaya ia sudah semakin hampir. Kiamat semakin hampir. Akhirat itu boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja, seawal dan menghembuskan nafas yang terakhir. Saya mendoakan semua yang dalam perjalanan untuk pulang menjalankan tanggungjawab ya, mengundi dan memilih pemimpin, semoga selamat dalam perjalanan. Yang paling penting setia dengan IKIM, insya-Allah. Undi IKIM di mana-mana sahaja. Baiklah, pada hari ini kita akan pilih 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ini ayat yang paling penting kita nak fokus pada hari ini, yang berbicara tentang hari di mana kita berdiri di hadapan Tuhan untuk disiasat dan diselongkar segala amalan perbuatan kita di dunia. Dan diletakkan kitab catatan amalan. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa, wahai Nabi SAW. Engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa takut dengan apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat. Dan mereka mendapati, akhirnya, selepas nama menanti, semua yang telah mereka lakukan tertulis dengan sempurna. Dan Tuhanmu tidak menzalimi walau seorang pun.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kesemuanya, kecuali iblis. Dia daripada golongan jin. Maka dia telah menderhaka perintah Tuhannya dengan pilihannya sendiri. Layakkah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada aku? Padahal mereka adalah musuh kamu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak pernah menghabiskan mereka, yakni iblis dan anak cucu cicitnya yang derhaka, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Saudara-saudari, tuan-puan, ayah ibu, haji dan hajah semua, 3 ayat ini mengandungi perihal hisab, ya, dan apa yang menyebabkan seseorang itu gagal dihisab. Kita memang kena sentiasa membuat pilihan sepanjang kita hidup. Pilihan raya bagi seorang mukmin itu bukan hanya 5 tahun sekali. Ia berlaku setiap detik, memilih antara yang baik dan yang buruk. Jadi kita mesti sentiasa berwaspada. Di sana ada unsur malaikat, di sana ada unsur iblis dan syaitan. Kita kena sentiasa berwaspada dengan pilihan yang kita buat. Kita kena sentiasa beristighfar dan bertaubat dengan pilihan yang kita buat, kerana setiap pilihan yang kita buat akan ada catatan, akan ada Alkitab, akan ada pencatat yang mencatat dengan teliti, tanpa kompromi, tanpa rehat, tanpa penat, tanpa letih. Dan inilah pengajaran yang kita mahu ambil. Ya, kita cuba cari lebih kurang, paling kurang 5 pelajaran. Dan kali ini saya keluarkan 5 U. Ya, tuan-tuan bila balik tu jangan U-turn lah. Ya, terus mara ke hadapan untuk menjalankan kewajipannya. Yang penting pada hari ini, pada pagi ini kita nak selesaikan 5 U. Perkara pertama kita nak belajar daripada ayat 49. Ucapan pendosa di hadapan Alkitab. Apabila seseorang itu dibangunkan Allah daripada kubur, akan dibawa Allah ke mahsyar. Mahsyar adalah tempat kita akan dihimpunkan dan kita akan disiasat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jadikan di hadapan kita imam mubin, imamin mubin. Kita baca dalam surah Yasin semalam, di mana Allah menyebut setiap orang apabila disiasat oleh Allah akan ada imam di hadapannya. Dan imam itu bukanlah maksud imamnya di dunia dahulu, ya, tetapi buku catatan amal akan berada di amam, akan berada di hadapannya. Dan buku ini, tuan-tuan lihat bagaimana Allah menggambarkan peristiwa ini. Semua kita akan berlaku peristiwa ini. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami. Jangan jadikan kami dari kalangan orang-orang yang terdapat pada ayat 49. Kita kena takut kita yang tergolong pada ayat 49. Wa wudi'al kitab. Allah meletakkan kitab, catatan, amalan kita gedebuk di hadapan mata kita. Ia tidak akan diangkat ke mana-mana. Itu memang kitab kamu. It is yours. Kamu kena bersedia, ia akan dibuka. Wa wudi'al kitab. Fataral mujrimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyaksikan umatnya membuka kitab catatan itu. Rasulullah akan berbangga dengan umatnya yang catatan amal kebaikan sangat banyak. Fatara. Dan Nabi sangat kecewa, murka dan tidak mahu menghampiri umatnya yang apabila membuka buku catatan amal penuh dengan amalan-amalan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyaksikan, berdasarkan ayat ini, akan menyaksikan dari kalangan umatnya ada yang bernama mujrimin, musyfiqin. Orang-orang yang menderhaka kepada Al-Quran. Orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya sampai hari kiamat. Bukan hanya Quraisy, ya, yang kafir, tetapi yang menentang ajaran Nabi sampai hari kiamat. Musyfiqin adalah satu kalimah yang menggambarkan seseorang yang sedang membelik kitab catatan amal, tetapi
sebelum ia dibelik, dia sudah ada perasaan takut, Puan Yati. Aneh kan? Dia tak buka lagi buku tu. Dia tak dapat lagi keputusan tu. Tetapi sudah berlaku ketakutan. Ini menunjukkan akan ada orang, dia sudah tahu nasibnya. Kerana dia lebih tahu keadaan dan perihal amalnya di dunia dahulu. Dia tahu dah tentang apakah agaknya nasibnya di akhirat. Dan pembukaan buku, acara membuka buku, tidak perlu baginya sebab dia dah tahu dah nasibnya. Aku dulu banyak dosa. Aku dulu sentiasa bermaksiat dan berjenayah. Tetapi Allah nak kamu suka, kamu tak suka, kamu kena buka juga buku catatan amal itu kerana aku akan menunjukkan aku adil. Aku akan tunjukkan pada kamu ke neraka bukan kerana kemurkaan aku sahaja. Kamu ke neraka kerana pilihan kamu sendiri. Setiap perbuatan kamu dan pilihan kamu semuanya tercatat. Buka sekarang. Buka sekarang. Lalu beliau mengalami ketakutan. Dan musyfiqin yang berasal daripada kalimah isfaq bermaksud ketakutan yang sebelumnya ada perasaan kecintaan. Subhanallah, Allah menggambarkan orang yang mengalami ketakutan ini sebelumnya mengalami perasaan cinta. Cinta kepada apa? Cinta kepada syurga. Saya nak ke sana. Kenapa sekarang ada ramai orang tidak mengalami apa yang saya alami? Saya nak duduk di tempat diorang. Saya nak pergi kepada diorang. Tapi saya tidak dibenarkan oleh polis-polis di hari akhirat, malaikat. Ini menunjukkan ketika orang-orang yang berdosa ini membuka kitab catatan amal ataupun sebelum mereka buka kitab catatan amal, mereka akan diperlihatkan dengan sekumpulan zumar, sekumpulan ahli-ahli syurga yang tidak dihisap, terus pergi ke syurga. Lalu dia merasakan, kenapa mereka boleh pergi ke syurga, kenapa tidak saya? Alamak, saya cintakan mereka. Saya nak mereka anak saya. Kenapa mereka pergi lebih awal? Mereka mak ayah saya. Mereka adik-beradik saya. Mengapa mereka meninggalkan saya? Tolong, bantu saya. Musyfiqin. Hanya satu kalimah. Bagi menggambarkan penyesalan orang-orang yang berdosa di dunia dahulu, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Dalam kempen yang kita buat, menyeru untuk manusia, rakan-rakan, saudara mara memilih itu, memilih ini, jangan sampai melakukan dosa. Ya, jangan sampai kita mengundang murka Tuhan. Kena ingat perkataan kita ucap dalam kempen, tulisan kita buat dalam kempen, semuanya ada catatan. Jangan sampai kita menyesal pada hari itu nanti. Kerana apa yang berlaku pada ayat ini amat menggerunkan. Perhatikan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Akan terus menerus diucapkan oleh orang kafir, orang yang menderhaka ini. Ya, yaquluna fi'il mudhari' bagi menunjukkan proses membelik kitab itu lama, Puan Yati. Bayangkan Puan Yati, kita tulis diari pun, kalau kita masih tulis diari lah. Ya, di zaman tulis tangan ni, saya rasa paling kurang 2 halaman kita nak tulis apa berlaku pagi tadi sampai pada malam hari. Bayangkan, sekarang ini buku catatan amal bukan 1 hari anda, tetapi 40 tahun anda, wahai Syahari. 60 tahun, 30 tahun anda akil balik. Dan ini bukan hanya catatan pada apa yang berlaku pada anda, tetapi catatan pada apa dalam fikiran anda. Setiap word yang anda cakap, bahkan apa yang terpendam dalam hati seperti dendam, dengki, tamak, semuanya dicatat dengan rapi oleh Allah. Tuan-tuan masih ingat cerita pemilik 2 kebun yang menyesal dengan apa ucapan dia? Masih ingat cerita pemilik 2 kebun yang menyesal kerana cara dia berfikir kepada alam kebun dia? Masih ingat dia menyesal kerana tidak mendengar nasihat? Cerita itu akan berulang kepada kita kalau kita tidak bertaubat dan beristighfar. Di mana kita akan menyesal, apa kitab ni? Semua perkataan saya tertulis. Saya sendiri sudah lupa. Ia ucapan masa saya umur 20, sekarang umur saya 40. Saya sendiri ahsahullah wa nasuhu. Saya sendiri dah lupa. Bagaimana boleh mengungkit kitab catatan apakah ini?
Segala apa yang terpendam dalam hati dengki cemburu saya pun tercatat. Dan perhatikan tuan-tuan, kalau anda teliti dengan perihal tulisan resam Uthmani, kalau anda menitik beratkan perihal tulisan Al-Quran, orang yang dalam bahasa Arab pun mungkin lepas pandang hal ini. Mali. Ada kat situ perkataan mali, hadal kitab. Sepatutnya lam itu bersambung dengan hadha. Lam itu bersambung dengan hadha. Kerana dalam tulisan orang yang faham bahasa Arab, lam itu merujuk kepada hadha. Lalu kita sambung. Lam dengan ha dengan da kita sambung. Tetapi perasankah anda lam itu tidak bersambung dengan hadha? Mali putus hadha. Menunjukkan ucapan orang-orang ini terputus-putus. Ucapan orang yang dimurkai Tuhan ini gagap, gugup, tercungap-cungap, nafas mereka putus sampai mereka tak dapat nak bercakap dengan baik dan sempurna kerana ketakutan yang mereka alami. Itu belum sampai ke page terakhir mereka punya halaman, iaitulah detik-detik mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Tetapi akhirnya selepas tempoh yang lama, kesimpulan yang mereka buat, wa wajadu ma amilu hadira. Tuhan, engkau tidak zalim walau sebesar zarah. Nah, seseorang akan ke neraka bukan sebab Allah murka, tetapi kerana pilihan kamu sendiri di dunia. Allah Ta'ala murka kerana pilihan yang kamu buat. Kita tidak mahu ada sikap menyalahkan Tuhan. Kita tidak mahu ada sikap saya tiada pilihan. Di dunia dahulu, saya sudah ditakdirkan untuk menjadi jahat. Jaga mulut kamu daripada berkata begitu. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi pilihan kepada kita. Maka buat pilihan baik-baik. Ini adalah satu minggu kita belajar tentang pilihan. So, sentiasa membuat pilihan yang baik dalam sepanjang kehidupan kita. Yang kedua adalah usah biarkan yang menang adalah syaitan. Maksud yang menang adalah syaitan adalah sombong, bongkak. Saya lebih baik daripada dia. Dia ini ada banyak keaiban. Dia ini ada banyak kelemahan. Saya lebih baik daripada semua orang. Saudara-saudari, kita bersainglah dengan sehat. Kita banyakkanlah menara daripada menyerang. Kemukakan hujah, bukti dan track record. Dan kurangkanlah daripada mengambil pendekatan menghina dan mengaibkan orang. Kerana kita diajar, ada sentiasa pihak ketiga. Sentiasa ada pihak ketiga bila kita tidak suka dengan satu orang, satu kumpulan, satu pihak. Sentiasa ada pihak ketiga. Sedangkan kita ini sesama kaum muslimin, sesama bangsa manusia. Semua kita anak-anak Adam. Ingat, pihak ketiga sentiasa memerhatikan kita. Dan itu adalah syaitan. Dia menunggu masa sahaja untuk bertepuk sorak, untuk melihat, biar sampai pertumpahan darah. Biar sampai bergaduh, berkelahi dan bertumbuk. Semoga Allah pelihara kita. Sebab apa tuan-tuan? Kerana perasankan, selepas Allah bercerita tentang orang yang menyesal dengan catatan amal, ayat 49, tiba-tiba ada cerita pasal malaikat versus iblis, ayat 50. Mengapa cerita akhirat tiba-tiba dibawa kepada cerita sejarah? Cerita sejarah pertembungan antara malaikat dengan iblis. Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Adam. Iblis kata, tak nak, aku tidak mahu. Fafasaqa an amri rabbi. Iblis sendiri memilih untuk tidak sujud kepada Tuhannya. Kenapa ada cerita iblis? Selepas cerita orang menyesal di hari akhirat bila baca kitab catatan amal. Sebab paling banyak yang akan tercatat dalam kitab catatan amalan kita nanti adalah sombong. Orang paling susah istighfar pada dosa sombong. Orang mudah istighfar pada dosa seperti melakukan perbuatan maksiat, seperti minum, seperti mendatangi perbuatan zina. Orang akan, kalau benar-benar
mereka beriman, dia akan cepat bertaubat. Tetapi tahukah anda, dosa yang paling susah orang mahu bertaubat kerana dia merasakan is okay. Dia merasakan saya tak ada penyakit tu. Dia merasakan dia immune daripada penyakit itu. Dia merasakan dengan siapa yang dia ada, dengan kumpulan mana dia ada, dengan orang-orang yang bersentiasa bersama dengannya dan mentor-mentornya dan guru-gurunya, dia merasakan dia sentiasa suci, bersih. Saya tak ada lah penyakit tu. Kita akan menyesal satu hari nanti. Penyesalan yang tidak ada kesudahan. Bila kita baca kitab Al kita, kau ada perangai iblis rupanya dahulu kala. Apa perangai iblis, tuan-tuan puan-puan sekalian? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku kena sujud pada Adam? Sedangkan aku yang ada kelebihan pengalaman. Jadi semoga Allah pelihara kita daripada tidak menyedari sombong adalah penyakit hati kita. Bongkak, takabur adalah penyakit hati kita. Dan ketahuilah syaitan akan terus menerus menyeru manusia untuk bersikap sebegitu ke atas sesama kaum muslimin, ke atas sesama ahli keluarga dan adik-beradik, ke atas sesama manusia, ya, hanya kerana perbezaan faham politik contohnya. Semoga Allah pelihara kita daripada penyakit ini. Yang ketiga, dalam masa yang terbatas ini, lain saya okey ke Puan Yati? Mudah-mudahan okey saja. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, usah terpedaya dengan lamanya pengalaman. Ya, sebab apa? Allah paparkan cerita ayat 50 adalah cerita orang yang berbangga dengan pengalaman lalu tidak sujud kepada Allah. Sebab apa? Alahai Adam, baru setahun jagung, tiba-tiba nak pilih jadi khalifah. Hello, seolah-olah macam tu, menyindir Tuhan, seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak saya? Kapan bisa aku yang menjadi khalifah itu? Malaikat lebih lama daripada kamu boleh sujud kepada Adam, perintah Allah. Tiba-tiba kamu rasa saya lebih pengalaman dengan hal ehwal alam semesta. Saya lebih ada pengalaman dengan hal ehwal dunia. Lalu kamu merasakan dengan pengalaman yang kamu lalui itu, kamu tidak perlu sujud kepada Adam, seolah-olah Allah tersalah membuat decision. Na'udzubillah. Pada ayat 51, menarik untuk diperhatikan. Allah Ta'ala menyebut, aku tidak pernah ambil syaitan dan iblis untuk menyaksikan penciptaan langit bumi. Artinya apa? Langit bumi lebih tua daripada korang, wahai syaitan. Langit bumi dibuat terlebih awal daripada kamu, wahai jin dan iblis. Maka kamu jangan terpedaya dengan kamu lebih lama dan Adam lebih junior, kamu lebih senior, ada yang super senior daripada kamu, wahai iblis. Itulah langit dan bumi. Tetapi langit dan bumi kekal taat pada Tuhan dan mahu berbakti pada Adam. Engkau pahal? Seolah-olah macam tu. Engkau ni kenapa, iblis? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan kerana umur saya 40, saya menghina orang umur 20. Jangan kerana saya lebih lama di universiti, saya beranggapan orang yang baru habis sarjana muda sebagai orang yang tidak boleh menegur saya. Jangan begitu. Ya, yang keempat, usaha memahami big picture pada ketentuan Tuhan. Big picture ni apa dia, tuan-tuan? Cuti-cuti esok ni, esok pula dah, hari ni pun dah cuti ni, ya, anak-anak kita pun mungkin berehat seketika dalam proses nak faham pilihan raya ni, main puzzle, katakan main puzzle. Puzzle ni anak kita tak akan putus asa. Dia akan letak 1-2 puzzle sebab dia faham. Tadi dia dah tengok big picture. Tadi Abi dah tunjuk dah dia akan membentuk gambar Doraemon. Jadi dia tak akan putus asa, dia akan cantum sebab dia ada gambar itu. Maksud saya, tuan-tuan, kita tak akan putus asa kalau kita nampak big picture. Kita tak akan putus asa. Kita tahu semua ini akan ada kesudahan. Kita tak akan mencemooh, memaki, menyindir, jauh sekali bersangka buruk kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis makhluk yang tak faham hal ini. Allah mengkritik dan melaknat iblis pada ayat 50.
dan keturunannya yang bernama syaitan. Sebab mereka beranggapan penciptaan Adam sia-sia. Amboi, Adam yang aku cipta, engkau kata sia-sia. Oh, kamu sangka alam ini hanya akan stabil dengan kamu sahaja. Allah membuat keputusan dengan pengetahuan yang sempurna. Apa maksud pengetahuan yang sempurna? Allah tahu setiap kejadian ini ada tujuan, dan tujuan akhir daripada kejadian ini adalah untuk melengkapkan satu grand design yang bernama alam. Allah menciptakan alam untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dia. Semua ini ada grand design. Semua ini ada big picture. Seumpama begini sahaja tuan-tuan, kita hari ini, dulu hari ini kita tengok gunung ada pokok-pokok semua. Mungkin segelintir orang dapat alahai pun ada bukit, ada pokok. Kita bang dia lah, kita buat bangunan, kita buat apartmen. Bila datang banjir baru menyesat. Baru saintis kata, rupanya ada peranan pada akar yang begitu banyak mencengkam bumi. Ia boleh membantu untuk mengelakkan air itu jatuh deras menimpa penghuni dan perumahan. Masa ni baru kamu akan kata, oh rupanya ada hikmah, ada tujuan. Allah ciptakan gunung dan Allah ciptakan pokok-pokok yang banyak, itu ada tujuan. Maka Allah buat Adam ada tujuan. Kenapa kau tak boleh hargai, wahai iblis? So jangan sangka alam ini hanya perlukan kamu punya function. Allah buat Adam daripada tanah, Allah buat iblis daripada jin dan daripada api, Allah buat malaikat daripada cahaya. Adalah perancangan Allah yang Maha Rapi untuk menstabilkan alam. Akhir sekali, setiap ujian Allah ada kebaikan. Sebab apa? Kita tak nak jadi kalangan orang yang seperti ada sikap iblis yang sentiasa menyalahkan Tuhan. Tuan-tuan, bila kita diuji dengan mental illness, bila kita diuji dengan tekanan, jangan sekali-kali kata, mungkin Tuhan dah takdirkan begini. Jangan kata begitu. Saya sebut begini sebab apa? Ayat 51 ada menyebut tentang langit dan bumi. Allah menciptakan kita di bumi dengan ketentuan di langit. Setiap kita sudah ada suratan takdir. Tolong jangan sangka buruk. Setiap yang ditakdirkan, yang bernama Alkitab ini, pun nama Alkitab. Setiap Alkitab yang dicatatkan ini, Allah catat untuk kebaikan. So nanti insyaAllah pada minggu-minggu seterusnya, kita akan lebih faham you yang terakhir ini dengan cerita Musa dan Khidir. Cerita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam Punyati. Terima kasih. Masya Allah. Tu minggu depan dah kena nantikan perkongsian menerusi tadabbur bersama Ustaz Syarif Abdul Rahman. Dia macam ni lah Ustaz kan, macam kadang-kadang semut kan, semut halus tu, kalau jalan datang dalam kapet tu, dia rasa macam gelendung benang tu besar sangat, nak langkah satu persatu, nak sampai ke hujung, nak keluar daripada kapet terasa susah. Tapi bayangkan tiba-tiba kalau ada seseorang angkat dia naik, sungguh dia akan nampak kapet tu, wah indah rupanya. Maknanya setiap ujian Allah tu, dia memang nampak sukar, tapi sebenarnya kalau kita lihat the big picture macam Ustaz kata tadi, kita akan nampak betapa indahnya ciptaan Allah SWT. Terima kasih banyak Ustaz untuk kongsian pada hari ini Ustaz. Bertemu lagi minggu depan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Allah, kami akui telah melakukan dosa, melintasi batasnya, menghampiri neraka. Fatub alaina taubatan tawsil likulli haubatin wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Terima taubat kami, ampuni dosa noda, sembunyi kekurangan, aman dari keresahan. Bi anna
akan memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pianda Luqman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Itu yang patut kita risau. Ya, jadi makin kuat kita percaya pada Allah, percaya pada pertolongan Allah, percaya kita bergantung pada pertolongan Allah. Diiringi dengan lagu-lagu nasib terbaik di Malaysia. Lagi upaya ku turuti ajarannya apa terdaya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Islam menitik beratkan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Buku terbitan IKIM, Islam dan Kelestarian Alam menjadi pendedahan menyeluruh dari sudut pandangan Islam tentang kelestarian alam. Menjadi peranan kita untuk menjaga alam sekitar selaku khalifah di atas muka bumi ini. Bersama kita mewujudkan suasana yang harmoni, selesa dan seimbang. Dapatkan promosi pracetakan dengan potongan harga sehingga 40% dengan cara WhatsApp ke talian 011-5769-5400. 011-5769-5400. Dapatkan sekarang. Lembah Kelang 91.5 FM. Cintaku tiada bersaksi, mendesak iman meninggi. Yakin ku tidak bermimpi, adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi, membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu Nabi. Sinar dahaga apabila pergi. Namanya terpahat di hati. Alhamdulillah aku memuji di kurnia selawatnya Nabi. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu اشفع لنا يوم الزحام. Mata yang saban menangisi, rinduan Nabi tak berperi. Bak jasadnya terlihat nyata di An-Nabawi, rumah yang mulia. Ya Allah, Engkaulah saksi, namanya bertahta di hati, jadi bekal ke akhir nanti. Moga bertemu di alam abadi. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya akramar rusul kiram, arju ziyarah fi kulli 'am. Saat nama
Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman. Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata falyaqul khairan, hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut benda-benda yang baik-baik saja, atau kalau tak disebut benda baik liyasmut, maka dia lebih baik dia diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Ubudiyah Perak. Masjid Ubudiyah yang juga dikenali sebagai Masjid Diraja Ubudiyah ialah sebuah masjid negeri di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak yang dianggap salah satu masjid terindah di Malaysia. Kubah emas dan menara masjid adalah bukti dari keindahan seni bina Islam. Masjid Ubudiyah dirasmikan pembukaannya oleh Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah pada tahun 1917. Dari segi latar belakang sejarahnya, Masjid Ubudiyah yang terletak berhampiran dengan Istana Iskandariah ini adalah merupakan Masjid Nazar. Ia diasaskan oleh Sultan Idris untuk membayar nazar kerana baginda telah pulih dari penyakitnya. Pada hari Jumaat 26 September 1913, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah I telah meletakkan batu asas masjid tersebut. Masjid ini telah siap dibina dan dibuka dengan rasminya oleh Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah, Sultan Perak yang ke-29 pada tahun 1917. Arkitek yang ditugaskan mereka bentuk masjid ini ialah Encik Hubek yang menggunakan seni reka Moor, dan Encik Caulfield, jurutera negeri Perak, telah ditugaskan melaksanakan bangunan masjid ini. Seni reka yang diilhamkan oleh Encik Hubek telah menjadi Masjid Ubudiyah salah satu masjid yang mempunyai nilai seni reka yang bermutu tinggi sehingga ia mendapat tempat dalam peta pelancongan Malaysia. Reka bentuknya menarik kerana pelannya telah disediakan oleh pereka bentuk kerajaan negeri-negeri Melayu Arthur Benison Hubek di bawah penyeliaan W.S. Huxley. Ia berbentuk oktagon dan mempunyai 4 buah menara setinggi 126 kaki serta dikelilingi oleh kubah-kubah di bahagian dalam yang mana tiap-tiap satu garis pusatnya berukuran sepanjang 60 kaki. Bahagian-bahagian dalam dinding dan lantai masjid ini menggunakan batu marmar berwarna merah dan putih yang dibawa khas dari Itali dan London. Bentuk dinding masjid ini memperlihatkan sebuah bangunan berkubah induk besar di tengahnya serta dikelilingi dengan 4 buah anjung yang mengandungi sebuah kubah pada pertengahan setiap anjung, 8 buah menara induk dan 16 menara apit. Keluasan ruang induknya ialah 20 meter kali 20 meter dan dilindungi oleh serambi utama selebar 2.5 meter yang juga mempunyai sebuah kubah. Sebuah kolah untuk mengambil air semayang terletak di sisi timur serambi tersebut. Sebelum Masjid Sultan Idris Shah II di Ipoh dibina dan dijadikan masjid negeri pada 15 November 1968, Masjid Ubudiyah adalah Masjid Negeri Perak. Masjid Ubudiyah sekarang ini juga dikenali sebagai Masjid Diraja. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Hello,
Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar Radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, parking yang luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, Maria, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah SAW menerusi rancangan Bicara Adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teruskan perbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Buah hati kita kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa kita titikan di bibir kita membanyakkan selawat kata baginda Nabi SAW, terutama sekali ni hari Jumaat kan, perbanyakkanlah selawat insya-Allah. Untuk rakan-rakan pendengar saat ini, tak kiralah di mana juga anda berada, apa juga yang sedang anda lakukan, semoga sejahtera hendaknya, dan telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian sebentar tadi menerusi rancangan tadabbur, mentadabbur bagi surah Kahfi ayat 49 hingga 51 bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Sangat menarik kupasannya, jadi anda boleh ikuti siaran ulangannya. Sebenarnya kalau nak dengarkan kembali, kita ada siaran ulangan pada hari Ahad pukul 6.30 pagi, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM yang bersiaran secara langsung tadi. Jadi anda boleh tonton kembali videonya. Moga-moga menjadi asbab kebaikan untuk kita semua mengingati Allah Subhanahu Taala, mengingati hari akhirat insya-Allah. Dan untuk rakan-rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Ngayati. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita ikuti sebentar saja lagi untuk jam terakhir. Kita ada bacaan surah Kahfi secara lengkap hanya di IKIM. Taman hati cinta pertama, engkau ciptaan seni idaman kasih, antara bibir tersiratnya pekerti, kelembutan yang mendamaikan jiwa.
berdusta. Dirimu berharga dari segala-galanya. Bertata keimanan untuk dipertahankan. Hadirlah cinta, cinta pertama. Hadirlah cinta, cinta utama. Sayangi diri, ini cinta, cinta pertama. Hati ini cinta, cinta utama. Hadirlah cinta, cinta pertama. Hadirlah cinta, cinta utama. Sayangi diri, ini cinta, cinta pertama. Hati ini cinta, cinta utama. Cinta pertama. Inspirasi, info